Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran pendidikan Islam kita akan belajar tajuk yang pertama dalam tingkatan 2. Tajuk hadis yang pertama iaitu Mungkar dicegah hidup berkat. Baik, tajuk Mungkar dicegah hidup berkat ini merupakan pelajaran yang ke-9. Okey, mula-mula aktiviti kita yang pertama ialah membaca hadis dengan betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman rawahul Muslim. Baik, seterusnya kita baca maksud potongan hadis. Okey. Man bermaksud sesiapa. Ra'a bermaksud melihat. Minkum daripada kamu. Munkaran perkara yang mungkar. Maksudnya sesiapa di kalangan kamu yang melihat perkara mungkar. Falyughayyirhu, maka hendaklah dia mengubahnya. Biyadihi, dengan tangannya. Fa'in maka jika lam yastati' dia tidak mampu, fabi lisanihi, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' maka jika dia tidak mampu dengan lidahnya, fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Wazalika, dan demikian itu, adhafu adalah selemah-lemah al-iman. Iman, maksudnya zalika adhaful iman, demikian itu adalah selemah-lemah iman. Sesiapa yang mengubah kemungkaran dengan hati, itu merupakan selemah-lemah iman. Baik, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagai maklumat tambahan, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Dia kerap kali bersama-sama mendampingi Rasulullah untuk mendapat ilmu daripada Rasulullah. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar, daripada suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran? Dari sudut bahasa, kemungkaran ialah perbuatan ataupun perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, yang dimaksudkan dalam konteks hadis ni ialah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Bermaksud perkara mungkar ini merupakan perkara sama ada merosakkan ataupun kesimpulannya dia perkara mungkar ni merupakan perkara yang mendatangkan dosa. Okey, sama ada kepada diri sendiri ataupun memberi kesan kepada orang lain. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadah seperti solat yang khusyuk. Oleh itu, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir dan mengingati Allah SWT. Firman Allah, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10. Maksudnya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih daripada kejahatan dengan iman dan amal soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kejahatan dan maksiat.
Sebagai maklumat tambahan, Allah SWT dalam surah Shad ayat 82 hingga 83 menerangkan bagaimana iblis menipu daya manusia. Yang bermaksud, iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang derhaka dan penyelewengan. Baiklah, hukum mencegah kemungkaran. Ialah wajib bagi setiap Muslim mengenangani mencegah kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, Kuntum khaira ummatin, kamu semua adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. Bagi maklumat tambahan, kepentingan memilih kawan yang baik sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang bermaksud, dan jaga dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Baik, bagaimana cara menangani atau mencegah kemungkaran? Baiklah, kemungkaran perlu ditangani atau dicegah secara berhikmah, iaitu secara bijak. Apa yang dimaksudkan berhikmah? Iaitu menggunakan pendekatan yang betul, cara yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini, orang yang melakukan akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, bijaksana dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Baik, sebagai info tambahan, kita disarankan supaya mengamalkan doa ini dalam kehidupan, iaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kami bahawa yang benar itu adalah benar dan rezekikan kami untuk mengikutnya, dan tunjukkanlah kami yang salah itu sebagai salah, serta berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Hadis yang kita pelajari pada hari ini, kesimpulan daripada hadis ini menerangkan cara nak mencegah kemungkaran ni ada 3. Dengan mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan, dan mencegah dengan hati. Mencegah dengan tangan ialah mengubah dengan kuasa yang ada, kerana tangan merupakan simbol kuasa. Okey. Pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa, seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat, dan ketua negara. Sekiranya seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, dia pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu secara lisan, iaitu mulut. Dengan secara menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran, sama ada secara lisan ataupun tulisan.
Sekiranya tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisan, maka hendaklah dia mengubah dengan hati, dengan cara membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, serta berazam untuk tidak melakukannya, dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Sekiranya seseorang itu mencegah kemungkaran dengan hati, maka ketika itu taraf iman dia merupakan iman yang selemah-lemah iman. Hikmah menangani kemungkaran, hikmah mencegah kemungkaran. Yang pertama, mencegah kemungkaran dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kedua, mencegah kemungkaran dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana sikap yang prihatin. Ketiga, mencegah kemungkaran. Negara akan sejahtera kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai maklumat tambahan daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka.